أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم أبا المحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم أبا المحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم أبا المحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم أبا المحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم أبا المحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم أبا المحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم أبا المحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم أبا المحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم أبا المحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم أبا المحات. اللهم صل وسلم على محمد. No. اللهم صل وسلم على محمد. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الشيخ العظيم وسلم خصوصا سيدنا آمين من الله بن علي بن حداد في أمانة بنته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره. بسم الله رب العظيم رسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت شهدتي أذكني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat sama-sama memulakan pembacaan kitab kedua yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad setelah kita mengkhatamkan risalah Adab Suluk Murid. Semoga Allah SWT mengabulkan, menerima majlis pengajian kita yang sebelum ini, dan semoga Allah beri taufik untuk kita teruskan pembacaan kitab-kitab karangan Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Semoga dengan pembacaan kitab-kitab dikarang oleh awliya Allah Subhanahu Wa Taala, oleh ulama yang dekat dengan Allah, semoga kita ini dibersihkan hati, dibukakan hati dan diberi bimbingan daripada Allah untuk membina diri kita, khususnya kita berada di zaman yang macam ni. Terus ya, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 3 tengok. Dan kita menggunakan karangan risalah Al-Mu'awanah ini, iaitu kita menggunakan cetakan yang ni ya. Cetakan ataupun terjemahan oleh Nur Azman MZ. Lihat dia macam ni. Boleh tengok di Shopee ada, ataupun kita boleh tengok di link yang kita letakkan
di page Qalbun Salim TV. Di situ ada 2 link. Yang pertama link di Shopee, iaitu satu kedai kitab di Bidong Kedah. Satu kedai kitab di Bidong Kedah, masih ada stok lagi di situ. Yang kedua Maktabah Darussalam di Sungai Petani. Ada 2 kedai, ada 2 link di situ, kita boleh tengok di page Qalbun Salim TV. Maksud senang amat. Tak apalah, terus kita baca kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud senang. Qala al-Imam al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bi ulumihi barakati amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Abdullah al-Haddad memulakan karangannya ini dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap karangan yang dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu Al-Imam Allah bin Haddad meneruskan dengan Rabbi yassir wa a'in ya karim waftah bil haqi wa antal fattahul alim. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad selepas itu dia meneruskan dengan Tuhanku, permudahkanlah dan bantulah, wa a'in, bantulah, wahai yang maha mulia, dan bukakanlah yang benar, dan engkau yang maha membuka lagi maha mengetahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya engkau tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami melainkan apa yang diberitahu kepada kami. Sesungguhnya Allah melainkan apa yang diajarkan kepada kami, diberitahu kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Imam Haddad kata apa? Tuhanku, pemudahkanlah dan bantulah. Ini pentingnya dalam kita nak berjalan menuju Allah SWT. Dalam hidup kita ni perlunya Allah mudahkan. Siapa yang Allah mudahkan, tidak akan ada yang boleh payahkan dia. Jadi mintalah selalu untuk Allah mudahkan kita. Minta selalu. Di antara doa yang selalu kita biasa amal tu, Rabbi yassir, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammin, Rabbi tammin bil khair, tammin bil khair. Maksudnya Rabbi yassir wala tu'assir, wahai Tuhanku, yassir, permudahkanlah, wala tu'assir, jangan payahkan. Allah SWT. Dan sentiasalah kita ini minta kemudahan daripada Allah SWT, kerana Rasulullah sendiri pun minta Allah mudahkan urusan Nabi SAW. Jadi pentingnya Allah mudahkan kita. Kalau Allah tak mudahkan kita, semuanya kita tak boleh buat, payah semuanya. Diminta pertolongan Allah, minta bantuan daripada Allah SWT. Selepas itu Imam Haddad meletakkan ayat Quran, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Inilah luahan daripada hati yang suci. Imam Haddad memulakan karangan ini dengan minta Allah memudahkan, minta Allah buka, minta Allah tolong. Lepas tu Imam Haddad kata pula, tak maha suci engkau, tidak ada ilmu kepada kami melainkan apa yang kau ajar. Ini hati Imam Haddad, hati awliya Allah. Mereka tak nampak ilmu yang aku karang ini, risalah yang aku karang ini adalah ilmu aku dan kepandaian aku. Semuanya perlu pada bantuan Allah, pertolongan Allah, pembukaan daripada Allah, dan aku tidak dapat ilmu pun. Macam tu. Sebab itu Allah SWT, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz kita tengok, sebelum mereka nak memulakan pengajian kitab ataupun ceramah, kebiasaan mereka akan membaca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baca tu bukan untuk saja baca tu. Allah SWT baca itu sebab nak ingatkan diri Allah SWT bahawa ilmu yang aku sampaikan ini, kitab yang aku bawa ini, ilmu yang aku hafal dan ingat ini, yang aku pernah mengaji ini, yang aku nak perdengarkan pada orang ini, semuanya adalah ilmu Allah SWT. Bila seorang guru, dia fanakan diri dia, tidak memandang haul dan quwah dia, tidak pandang kuat aku, ilmu aku, pandai aku, bimbingan aku, pada waktu itulah dia dapat membimbing anak-anak murid dia. Mana mungkin seorang guru dapat membimbing anak murid dia sedangkan dia masih lagi memandang kebesaran diri dia.
Bagi seorang guru nak membimbing anak murid dia, tidak boleh memandang kebesaran diri dia, tetapi dia kena memandang kebesaran Tuhan dia. Kerana mengajarkan ilmu itu untuk mencapai maklum. Mengajarkan ilmu untuk orang yang mengambil ilmu itu, mereka mencapai mengenal siapa yang berikan ilmu. Allah senang. Mengajarkan ilmu untuk diri orang yang mengajarkan itu dan juga orang mendengarkan itu, untuk mengenal al-alim. Allah senang. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak bagi orang kenal Allah, sedangkan kita pun hanya Allah senang membesarkan diri sendiri dan tak kenal Allah. Jadi subhanaka la ilma lana ini penting untuk dibaca sebelum berceramah menyampaikan ilmu. Di samping kita nak ilmu disebabkan baca ayat ini, sebab illa ma 'allamtana, kita nak Allah ajar kita lah. Di samping kita nak Allah ajar tu, kita subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana. Allah senang. Kita jangan syirikkan Allah dulu, jangan kita sekutukan Allah, jangan kita cemarkan tauhid iman kita, tu suci kan. Subhanaka. Maksudnya Allah senang ayat ini supaya orang itu menyadar bahawa dia tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kata-kata yang keluar daripada dia, setiap ilham yang sampai kepada dia, setiap nasihat dia yang berkesan pada hati orang, semua Allah, bukan dia. Bila dia macam tu, barulah dia menjadi pendakwah yang berjaya, dan dia menjadi orang yang bila dia bercakap, menyampaikan ilmu, dapat memberi kesan pada hati orang. Kenapa? Hati dia dah bersih daripada memandang besar diri dia, lebih diri dia, tinggi diri dia, dan dia sibuk hanya memandang Tuhan dia. Itu hakikat nak jadi pendakwah. Seperti mana Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, orang tanya Imam Junaid, wahai Imam Junaid Al-Baghdadi, kami ini mendengar syarahan-syarahan orang lain, kami tak berasa di hati, tak berasa nak berubah, tak berasa ingat Allah, tak berasa sedang kami ni tak ada apa. Bahkan kami hanya seronok mendengarkan ilmu, tapi kami tidak dapat nak mengubah diri kami pada lebih baik. Tidak menangis, tidak teriak, tidak ada kesan sikit pun di hati, hanya semata-mata di telinga. Apa rahsiamu hai Imam Junaid? Kamu buat apa sehingga bila kamu cakap, orang dapat berubah, orang dapat beramal, orang dapat sedang bahawa mereka tu hanya hamba? Allah senang. Anta wal khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Seperti yang disebut oleh Imam Haddad dalam qasidahnya, anta wal khalaiq kulluhum abid, engkau dan semua makhluk itu abid. Allah senang. Apa maksud abid? Hamba saja yang perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid, dan Tuhan Allah senang kepada kita ini yaf'al ma yurid, dia buat apa yang dia nak. Kita hamba, tak ada apa-apa, Allah boleh buat apa yang dia nak. Allah senang. Kita tidak ada kuasa apa-apa, kita hanya berusaha sebaik yang mungkin dan minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kata Imam Junaid Al-Baghdadi, mereka itu mengatakan aku, Allah senang, tetapi aku ini mengatakan dia. Maksudnya mereka menyampaikan ilmu dan mereka memandang keakuan mereka, hafalan aku, ilmu aku, pandai aku, bijak aku, petah aku bercakap, Allah senang, pandai ceramah aku. Mereka pandang aku, menyebabkan orang yang mendengar ilmu mereka, nasihat mereka, hati mereka itu tidak dapat nak menuju Allah SWT, kerana yang menyampaikan ilmu pun tidak menuju Allah, bahkan menuju pada diri sendiri. Allah senang. Kalau kita nak tarik orang ke depan, kita kena pergi depan lah. Dia nak tarik orang pergi depan, dia duduk belakang, tak boleh, tak bergerak. Allah senang. Kita kena tarik orang pergi depan, kita kena berjalan ke depan sana, baru tarik orang. Kita kena menuju Allah, hati kita kena sibuk dengan Allah, khusyuk dengan Allah, barulah orang akan khusyuk, barulah orang sampai kepada Allah. Dia kata Imam Junaid Al-Baghdadi, aku mengatakan dia, aku tak katakan aku katakan dia, hu, aku katakan hu. Apa itu hu? Hu adalah dia. La ilaha illa hu. Allah sebut dalam Quran kan, la ilaha illa hu.
Qul hu, qul hu, qul huwallah, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia. Hu, siapa hu? Allah. Ahad, esa. Allah SWT. La ilaha illahu. Allah SWT. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Hu. Aku mengatakan hu. Imam Junaid duduk di maqam hu. Zikirnya hu, sirnya hu. Akhirnya Imam Haddad, aku tidak mengatakan aku, ana, tapi bal huwa. Hu. Allah SWT. La anta bal hu. Bukan kamu, tapi dia. Allah SWT. Maksudnya Imam Junaid al-Baghdadi menyampaikan ilmu dalam keadaan dia tenggelam dengan Allah, tenggelam memandang Allah, tenggelam musyahadahkan Allah, tenggelam memandang ilmu Allah. Setiap mai tu dipanggil Allah. Setiap mai ilham Allah. Setiap pembukaan faham Allah. Setiap nasihat keluar Allah. Allah, Allah. Itu hati dia macam tu. Akhirnya orang yang dengar pun menuju Allah. Karena guru dah sibuk dengan Allah, hatinya dah sibuk dengan Allah, kalamnya adalah kalam-kalam yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suci, bersih, tanpa ada pengakuan dan memandang kelebihan dan juga keakuan Allah semata-mata. Itulah hakikatnya orang yang berdakwah ke jalan Allah, mestilah dia tu kenal kepada Allah. Dia tu menuju Allah. Allah Subhanahu macam tu hati dia. Tengok Imam Haddad, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kita baca ayat ini, Al-Baqarah ini, ayat 332 ini bukan sebab kita nak hanya membaca, tapi kita nak menafikan Allah SWT ilmu keakuan yang ada pada kita. Sebab itu kalau kita duduk kita fahami betul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ni, Allah SWT, kita tak akan pernah merasa kita orang berilmu. Dan begitulah para awliya, dia tidak merasakan dia orang berilmu, dia rasa dia jahil. Sebab apa? Sebab dia dah faham subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di ayat ini ada rahsia. Quran itu bukan hanya difahami maknanya, tapi difahami juga sirnya, rahsianya. Setiap ayat Quran itu boleh membuka makrifatullah, boleh membuka kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya ayat-ayat macam ni, lagi Allah SWT terbuka luas untuk kita memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah SWT Muhammad, kalau kita fahami ayat ini, kita akan rasa kita tak orang bukan orang berilmu. Dan ulama itu dia sentiasa merasakan mereka bukan orang berilmu. Kalau pun mereka pandang ada ilmu, mereka pandang ilmu Allah macam tu, pemberian daripada Allah SWT. Maksudnya apa? Setiap pandangan mereka tak lupakan pada Allah. Contoh macam ni, dua pandangan. Satu pandang tak ada ilmu langsung. So apa? Aku jahil. Pandangan kedua, pandang ilmu, tapi bukan ilmu aku, ilmu Allah. Ini hakikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini kata-kata malaikat. Adakah malaikat tidak ada ilmu? Sedangkan malaikat Allah bagi ilmu untuk taatnya, untuk buat itu dan ini. Malaikat tipu kan ni? Mereka kata dia tak ada ilmu. Bukan tipu, tapi ini mengaku hamba, mengaku tak ada apa, mengaku hakikat diri. Hakikat diri kita, kita tidak ada ilmu, tapi kita diberi ilmu, diajarkan ilmu dengan dalil Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah ni dia mengajarkan manusia apa yang manusia tak pernah tahu sebelum tu. Allah SWT, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, sedangkan kamu tak tahu apa langsung. Mana ilmu kita? Mana kepandaian kita? Mana hafalan kita? Rujuk dan cek balik diri kita yang asai. Kita asai mani saja ataupun tanah. Allah SWT, asai kita ni tak ada apa. Tengok masa beranak, kita hafal matan apa masa beranak? Masa beranak tu kita boleh cakap perkataan apa? A tak boleh kata, B tak boleh kata, C tak boleh kata. Tapi Allah kata apa? Selepas kamu lahir, Allah ajarkan kamu.
Allah bagi kamu tutur A, B, C. Bahkan nak sebut ilmu Allah pun dengan nikmat Allah, bukan dengan diri kita juga. Kita nak sebut ilmu Allah, nak iqra', nak baca ilmu Allah dengan Allah juga, bukan dengan diri kita. Dengan apa ni? Dengan pertolongan Allah dan pemberian kurnia daripada Allah, iaitu lidah kita, otak kita. Otak, fungsi otak, bila otak berfungsi, lidah pun akan, soal dia hantar otak kepada lidah. Okey, cakap ni, otak dengan lidah dia ada kaitan. Otak siapa bagi otak? Siapa buat? Allah. Kalau kata kita buat otak kita punya, kita kena buat sendiri. Tapi bila masa kita buat sendiri, duduk dalam perut tak buat pun, duduk saja duduk tenang perut mak kita kan buat apa pun. Allah sedang amat. Kita kata, oh lidah ni lidah aku. Dah. Allah bagi bukan lidah kamu, tak ada apa-apa. Kamu tak pernah buat lidah kamu. Waktu kita duduk dalam perut kita buat lidah kita tak? Tak buat. Allah sedang. Ilmu kita, nak baca ilmu kita, nak sampaikan ilmu kita, nak ingat ilmu kita, nak faham ilmu kita, Allah tak ada yang lain. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada yang lain, Allah. Sebab itu kalau betul-betul kita ni mengaji, kita bersihkan jiwa kita, kita memahami hakikat diri kita, hakikat Allah SWT, setiap ilmu kita bertambah, kita akan makin nampak kita tak ada apa-apa, dan kita akan makin nampak banyaknya ilmu Allah, luasnya ilmu Allah, tidak ada tepi. Sehingga kita say, Allah jahilnya, jauhnya aku, ya Allah. Makin mengaji makin nampak, ya Allah hebatnya engkau, ya Allah ilmu engkau, ya Allah. Sebab itu para awliya, para salihin, para ulama, ilmu dia banyak, laut ilmu dia, tetapi tak pernah sombong. Kadang-kadang orang kata dia jahil pula. Apa ustaz ni, tak erti kah? Tak kata apa, memang aku tak erti. Aku ni memang tak erti. Yang erti tu Allah SWT. Yang tahu tu Allah, aku tak tahu. Mereka tak segan pula nak mengata wallahu alam, ini orang alim betul. Orang kata syekh, tok guru, apa hukum sekian, dia tak tahu. Dia kata apa? Wallahu alam, aku tak tahu. Ini orang alim. Yang kata semua aku tahu, itu orang jahil. Tak kenal diri dia, dia nampak itu ilmu aku. Kalau aku tak kata aku ni ada ilmu, aku tahu, maka aku nampak jahil. Tak boleh terima diri dia. Dia nak terima diri dia Tuhan. Tak boleh lah. Diri, ilmu, zat ilmu Allah SWT, sifat dia tu. Kita tak ada yang tu. Mengaku jahil sebab kita ni jahil. Allah tu alim. Jahil dia tak mau mengaku, walaupun diri dia mengaku yang bukan diri dia, Allah alim. Sebab tu ada manusia mengaku Tuhan. Sebab sifat dia tak mau mengaku, dia ambil sifat Allah, dia mengaku sifat dia. Itu jadi Tuhan. Itu dia jadi mengaku Tuhan. Allah SWT. Jadi kita bukan hanya nak mengaji ilmu, kita bukan hanya nak dapat ilmu, tapi kita nak dapat makrifat dalam ilmu. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Minhajul Abidin, hendaklah kamu itu mencari, menuntut ilmu dan makrifat. Ilmu dan makrifat. Kena dua, ilmu dan makrifat. Ilmu tu tahu, makrifat tu kenal, dan Allah SWT, Allah SWT melihat dengan hati yang jernih hakikat ilmu tu sendiri, hakikat amal, hakikat hidup. Ilmu semata-mata menyambat kita pandai. Makrifat menyuluh terus hati kita, menyuluh terus hati kita, nampak terus hak sebenar. Ilmu kadang-kadang tak nampak yang sebenar lagi. Sebab kadang-kadang dengan ilmu tu pula terhijab, nampak diri sendiri. Diri sendiri bukan sebenar, bukan wujud sebenar. Kita kalau minta tauhid, Allah itu wajibal wujud, zat dia. Kita ini mungkin saja. Mungkin ni apa? Boleh ada, boleh tak ada. Kita ni ada ke tak ada? Kita ni tidak ada pun tidak ada, nak kata ada pun tidak ada. Bukan ada dan bukan tidak ada kita ni. Kita bukan-bukan. Nak kata kita ada pun ada sendirilah maksudnya, Allah jadikan. Nak kata kita tidak ada pun Allah buat ni ada ni. Itulah mungkin, boleh jadi ada, boleh tak ada. Allah nak adakan, Allah adakan, Allah tak ada, Allah matikan kita, Allah hancurkan kita. Kita ni maksudnya bukan ada, maksudnya bukan ada sendiri, dan bukan tidak ada sebab kita ni diadakan. Kita bukan ada, bukan tidak ada, kita bukan-bukan. Kita ni bukan-bukan macam tu. Lepas tu la ilaha illallah, kita ni bukan kita semua, Allah semua, illallah, la ilaha illallah. Okey ya. Kita akan hidup seronok bahagia kalau kita nafikan kewujudan kita, nampak kewujudan Allah SWT. Akan bahagia, kita akan yakin hidup.
Yakin hidup. Dia tak ada rasa macam ni, aku tak boleh buat kot. Allah boleh bagi. Dia yakin nampak. Tapi kalau dia tak nampak wujud Allah, dia nampak wujud dia, nak buat macam mana? Aku boleh buat ke ni? Aku ni kebiasaan aku tak mampu buat macam ni, tapi kalau dia tak nampak wujud dia nampak wujud Allah. Allah kan ada. Allah tolonglah aku. Aku memang tak ada, aku tak mampu semua, tapi Allah ada. Itu orang selalu nampak wujud Allah, wujud Allah, wujud Allah, merasakan wujud Allah SWT. Dan nak rasa wujud Allah ini mesti kena padam dulu diri kita, offkan diri kita dulu. Kena diri berkenai Allah. Selagi mana nampak wujud kita, tak nampak wujud Allah. Bila kita offkan wujud kita, kita nampak wujud kita bukan wujud kita, tapi wujud kita diwujudkan oleh Allah, maka baru nampak wujud Allah. Macam tu Waktu itu dia tenggelam dalam wujud Allah SWT, tenggelam dalam zikrullah lah. Tak basah dah wujud dia. Setiap dia nampak yang wujud, dia nampak wujudnya Allah. Setiap yang wujud, semua ni wujud tak? Wujud ni alam mungkin ni wujud. Tapi wujud dia bukan wujud yang baqi, wujud yang apa dia panggil apa, yang kekal. Dia terima binasa, tak kekal. Dia panggil wujud zati dengan wujud Allah SWT. Apa dia? Satu lagi wujud zati tu Allah. Satu lagi wujud apa? Kena buka oleh kita tauhid lama, tak baca. Okey ya. Siapa tahu bulan komen, siapa nak kerja majlis tauhid. Okey ya. Jadi wujud kita terima binasa, dan wujud kita tak wujud Allah SWT, dia wujud diwujudkan. Okey ya. Kalau kita dah rasa wujud Allah, dah kenal wujud Allah, maka setiap wujud yang tak hakiki ni, kita akan nampak di situ wujud Allah SWT. Okey ya. Jadi Allah SWT. Sebab itu ada ulama tasawuf mengatakan, kita ni ngaji tauhid sifat 20, ngaji dekat wujud tu pun tak apa dah. Tang wujud tu pun dah kenal Tuhan dah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayyah, sama' basar, kalam. Kalau mengaji wujud pun tak apa dah sebenarnya. Wujud tak apa dah. Marifat dah dengan Tuhan, wujud. Okey ya. Allah SWT. La mawjuda illallah. La mawjuda illallah. Tapi itu boleh diusahakan, perlu berzikir dan sebagainya. Walaupun kita tidak sampai ke sana, sekurang-kurangnya kita mencium bau dia. Ada orang kata, apa bicara macam ni? Ini orang-orang yang hal, orang yang sampai ke sana bicara macam tu. Boleh tak kita ambil tahu tentang apa yang dialami oleh awliya, apa ilmu mereka? Boleh. Walaupun kita tak macam mereka, tapi kita boleh tahu diri mereka dan apa yang mereka alami. Kerana pepatah mengatakan, walaupun kamu tidak boleh mencapai seperti mana para awliya rasa, cukuplah kamu mencium bau dia. Dengar cerita tak apa dah. Permulaan dengar cerita dulu, bau dulu, nanti kita baru kita sendiri pakai minyak wangi tu. Tak apa, tak ada duit, tak usah beli minyak wangi ke. Nanti impun dulu duit, nanti pakai minyak wangi. Kalau tak boleh pakai minyak wangi, bau minyak wangi tak apa dah. Macam tu tu membicarakan tentang kewalian, apa yang para awliya mengalami, tauhid mereka, musyahadah mereka, hal mereka dengan Allah, dibolehkan supaya kita dapat mencium bau mulianya kedudukan mereka, dan kita rasa semangat dan motivasi untuk kita mencapai seperti yang mereka mencapai. Kemuliaan mereka hidup sebagai hamba Allah SWT. Macam tu kan. Wujud yang aridi ya, aridi. Okey ya. Okey, Tuhanku, pemudahkanlah dan bantulah, wahai yang maha mulia, dan bukanlah yang benar, dan engkau yang maha membuka lagi maha mengetahui. Allah SWT. Maha suci engkau, tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami melainkan apa yang beritahu pada kami, sungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi kalau kita faham betul subhanaka la ilma lana, kita hidup bahagia. Tak nampak ilmu kita. Dan waktu inilah bila disebut oleh Al-Imam Ibn Ajibah, bila seseorang hamba itu dia memakaikan diri dia dengan sifat kehinaan, Allah akan pakai kepada dia sifat kemuliaan. Bila seorang itu memakaikan pada diri dia sifat jahil, tak ada apa-apa, aku jahil, ngaku jahil, aku rasa jahil, tak ada apa-apa, Allah akan pakai kepada sifat alim. Allah SWT. Orang yang nak alim, dia mesti kena pakaikan sifat dia tu jahil. Maksud pakaikan di sini,
Jangan duk pandang kita ada ilmu tu, pandang kita tak ada apa. Dengan ayat ni, pintu dia ayat ini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bila kita dah nafikan ilmu kita apa semua, kalaupun kita nak tengok juga ilmu kita, pandang tu ilmu Allah ke ilmu aku. Ilmu ya, aku ada ilmu, tapi ilmu Allah bagi. Pandang situ. Pada waktu itu Allah akan ajarkan ilmu kita tak tahu. Bila kita dah nafikan keakuan kita, maka Allah bagi. Sebab Allah memusuhi, Allah benci orang yang mereka itu mengaku Allah tak suka. Sebab apa yang Firaun sampai kena laknat? Sebab mengaku. Siapa Iblis kena laknat? Sebab mengaku tu dia laknat. Mengaku apa? Ana, aku. Bahasa Inggeris apa? I. Bahasa Cina apa? Wa. Wa sakit lo, wa sihat no. Wa ini. Wa saya sayang kamu. Wa ini. Boleh kasih sikit. Tok saya Cina. Tok saya orang Cina betul. Orang nak Kuala Kedah. Bangsa Cina betul. Bukan betul-betul, bukan cobaan betul-betul lah ni. Tok nenek saya. Tok wan saya ni, ayah saya Ahmad bin Ismail. Ismail tu mak dia tu Cina. Orang Cina. Sebab itu saya dengan orang Cina ni saya tak benci. Sebab bangsa saya juga. Bangsa saya juga, saya tak benci. Kecuali pahlawan Islam saya bencilah. Pahlawan Islam ngarut-ngarut tu saya bencilah. Hak inam Nabi Muhammad tu kita benci. Tapi Cina kebanyakan kita layan dengan elok. Kerana kita rasa ni tok aku juga ni. Maksudnya keturunan kita lah, kita ada gen Cina tu. Jadi itu bangsa kita. Jadi Cina, tok naik saya yang atas lagi tu Arab, mereka Malaysia, duduk Penang, di kampung Arab, kampung Said di Kelawai sana, di Penang, kampung Said nama dia, orang Arab semua situ. Duduk di situ, kahwin dengan orang Melayu, campur Arab Melayu, turunlah Arab Melayu ni, kahwin pula dengan Cina. Arab Melayu campur dengan Cina. Tiga bangsa saya ni, tiga bangsa. Tiga bangsa. Tiga bangsa. Kak saya muka macam Cina, adik saya ada yang muka macam ini, ada muka macam ni, macam-macam. Ada yang muka macam Arab, ada yang muka macam Cina, ada muka macam Melayu, betul. Macam-macam campur dah. Dan kebanyakan kita orang Melayu macam tu, campur banyak. Sebab kita banyak orang luar masuk. Pendakwah masuk dulu, macam-macam masuk. Satu orang Melayu ni dia bangsa dia satu, tapi muka pelbagai. Muka Cina ada, muka India ada, muka Arab ada. Kita bangsa kita dah. Bangsa kita bangsa yang terkenal di dunia, dan negara kita dah jadi negara pelabuhan terbesar di dunia dulu, dimasuki oleh pedagangnya itu dan ini. Maksudnya kita ni di antara kuasa-kuasa besar ataupun negara-negara besar juga satu masa dulu. Bangsa kita ni bangsa Melayu, bangsa yang hebat, bangsa yang dihormati. Sebab itu datang pelbagai negara di tempat kita untuk berdagang, untuk buat hubungan diplomatik, untuk itu dan sebagainya. Dulu lagi. Tapi kita dihancurkan oleh penjajah. Tu kena tahu sejarah kita. Kita bukan menundur, kita tak mundur. Melayu tak pernah mundur. Melayu adalah bangsa yang maju dalam dunia ni. Melayu dulu terkenal dengan buat kapal besar-besar. Kapal orang Melayu kalau lalu tepi kapal-kapal negara lain, kapal dia tu umpama sampan dia pada kapal kita. Terlalu besar kapal-kapal yang dibuat oleh orang Melayu dulu. Kapal mereka boleh mengelilingi dunia. Orang Melayu dulu. Bahkan orang pertama yang keliling dunia dengan kapal berlayar, orang Melayu. Panglima Wang lah nama dia. Oh ya. Panglima Hitam ke Panglima Wang? Panglima Wang lah. Tu orang Melayu pertama yang keliling dunia, bukan bangsa lain. Kenapa? Kata ahli sejarah, orang Melayu pada satu ketika dulu memiliki ilmu laut. Dan orang Melayu adalah orang pertama yang buat undang-undang di laut. Kita kaji sejarah. Dulu bila pelabuhan kita besar, orang tu masuk pelabuhan, maksudnya pelbagai kapal masuk di sini dan sebagainya, orang Melayu buat undang-undang di laut. Laut ada undang-undang dia. Melayu yang pertama buat. Akhirnya ditiru oleh orang putih dan sebagainya. Diambil sistem perundangan kita berkenaan dengan laut, berkenaan dengan pelabuhan, berkenaan dengan pelayaran dan sebagainya. Ada undang-undang dia. Orang Melayu buat. Ini Melayu ni bangsa yang sangat hebat. Di Sungai Batu di Kedah tu, kan dia berjumpa kapal besar tapi tak boleh nak korek, kos dia besar. Kapal Melayu dulu. Mungkin ada khazanah dalam tu. Jadi ni orang Melayu. Orang Melayu ni hebat dalam besi, dalam perkapalan, dalam laut. Orang Melayu dulu menguruskan emas, apa semua. Penjajah mai tempat kita bukan sebab nak cari rempah ke, ada depa ambil emas. Ambil emas balik negara depa. Emas banyak sini.
Ya. Orang Melayu ni memang bangsa yang hebat, bangsa yang kaya, bangsa yang gah, bangsa yang sangat dihormati, respect. Cuma kita dihancurkan lebih kurang 500 tahun penjajah mai. Masuk dia ni, keluar ni, habis masuk ni pula. Lebih kurang 500 tahun. Akhirnya sejarah kita terpadam, buku-buku kita dicuri, manuskrip kita semua dicuri, ilmu kita dicuri. Bahkan ada penemuan di negara luar, manuskrip kita Melayu ni ada saintis dia. Saintis Melayu. Dia tulis ilmu kena dengan sains. Kajian itu, kajian ni, eksperimen. Akhirnya diambil dan diambil oleh barat. Depa kata tu ilmu depa, depa ada saintis apa. Rupanya orang Melayu dah ada saintis lama sebelum depa pergi. Tu ada. Itu kita baca lah sejarah tu kan. Itu betul, ada bukti semuanya, ada bukti, ada buku manuskrip tu semua ada. Puluhan ribu kitab-kitab ilmu, bukan ilmu agama, kitab tafsir Quran apa ni, dah ilmu, semua ilmu. Puluhan ribu ilmu-ilmu alam Melayu, ilmu perubatan, ilmu sains, ilmu bagaimana nak membina itu, semuanya ilmu tu dibawa balik ke sana. Penjajah main, curi ilmu, curi mai, biji timah dan sebagainya. Bukan main sebab nak sesaja, ada main tak, curi benda-benda bernilai dan mereka ambil, mereka majukan negara mereka. Akhirnya mereka kata kita mundur, mereka maju. Mereka maju sebab kita negara Islam. Mereka maju sebab kita, jasa kita, bukan jasa mereka. Kalau ikut sejarah negara barat dulu, mereka sangat pengotok. Yahudi sangat pengotok, berdalilkan hadis juga. Nabi kita, kemaslah rumah kamu, bersihkanlah halaman rumah kamu, jangan kamu tasyabbuh menyerupai Yahudi. Yahudi itu tak mau bersih kawasan rumah, kotak kawasan rumah, lempak dan sembah gitu ya. Yahudi pengotak berdasarkan dalil hadis dan juga sejarah. Saya baca sejarah-sejarah orang Yahudi atau barat dulu, mereka sangat pengotak. Di jalan-jalan mereka banyak sampah. Mereka kalau kedai mati, binatang peliharaan mereka mati, mereka biar tengah jalan ya, tak tanam, tak biar betul. Kedai mati yang tu apa semua, kotak dia yang kotak. Bila Islam memerintah, Islam meluaskan lagi kuasanya sampai ke barat, Sepanyol pun sampai Islam perintah dulu. Waktu tu mereka tengok keindahan Islam, kebersihan Islam, mereka nampak, oh bestnya hidup macam ni, oh cantiknya. Akhirnya bila Islam jatuh balik, maka mereka kekalkan kebersihan, kesucian, disiplin, adab yang Islam dah ajak dulu. Akhirnya mereka mai sini perosakkan adab kita, mereka perosakkan fikiran kita, berkotak dengan kita, mereka tunjuk mereka elok. Mereka lah Islam kita ni asai mereka. Apa yang di negara kita, di negara Islam ni asai mereka dulu. Asal kotak mereka tu, mereka tinggal kita, mereka ajak kita kotak mereka, mereka ambil bersih Islam. Itu jahatnya penjajah. Akhirnya mereka kata kamu mundur, kamu pengotak, kamu malas, kamu bodoh. Tak ada, orang Melayu orang bijak. Orang Melayu orang bijak. Tak bijak lagi boleh keliling dunia. Dia tengok apa keliling dunia tu? Tak bijak lagi tahu tu. Mana ada, dulu mana ada teknologi nak boleh tahu nak pergi ke mana. Dia keliling dunia, dia tengok macam tu kan, tengok angin sikit, tengok itu, tengok ini. Ilmu alam dia lah menguasai orang Melayu dulu. Orang Melayu dulu kalau nak buat rumah, dia tahu tu macam mana nak buat rumah tu tak pandai. Ilmu tu semua hilang. Hilang sebab satu, yang kita tak ambil dah ilmu tu. Yang kedua sebabkan penjajah dan momok orang kita, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu malas, kamu dungu dan sebagainya. Akhirnya kita malas nak mengaji ilmu. Orang tua-tua kita dulu kalau nak buat, orang tua-tua dulu kita kalau dia nak buat rumah, dia akan buat satu rumah, dia tengok arah angin, dia tengok arah terbit matahari supaya rumah tu tak panas, rumah tu sejuk saja. Dan rumah tu walaupun siang hari bercahaya dan juga tak kelam rumah tu. Teknologi orang Melayu dulu. Tengok angin pergi ke mana. Dia buat pula ruang kat atas tu, ruang untuk masuk angin, keluar angin panas, masuk keluar buat panas ataupun haba, masuk angin. Mana panas orang Melayu buat rumah dulu. Tak kelam rumah depa walaupun siang hari tak boleh buka lampu. Orang ni rumah sejuta tapi tiap hari pagi pun, siang pun, tengah hari nak buka lampu. Kelam. Lepas tu panas kena buka air aircon banyak-banyak. Lepas tu biar rating tinggi. Macam tu Orang dulu kipas pun tak pakai. Kipas tak, kita tak musim dulu tak panas. Tak dulu pun panas juga. Tu panas juga. Tapi mereka ada ilmu. Kita buat tak ada ilmu. Kita nak elok kita kira design, depa kira ilmu. Depa buat atas ilmu, bukan atas cantik. Depa buat atas kajian depa. Eksperimen depa. Rumah sini, rumah sini, rumah sini. Tangga duduk belah mana? Tangga kena ada berapa? Semua depa kaji. Kaji semua orang Melayu dulu Dapur kena duduk belah mana? Kalau matahari nak ikut ni, rumah ni kalau tingkap dia arah ni apa semua, matahari naik automatik dia macam jadi cahaya lah rumah dah. Kalau rumah duduk kat tepi ni, lindung matahari terkelam, dia kaji semua. Kaji semua. Allah SWT. Itu orang Melayu. Itu yang kita tahu sikit lah pasal mereka buat. Hak lebih tu mereka lagi tahu lah ilmu dada mereka tu. Orang Melayu kita dulu.
Dulu ada kat hospital-hospital dulu? Tak ada hospital dulu. Sebelum penjajah main tak ada. Ni penjajah punya tinggal. Cara perubatan yang ni macam ni. Orang Melayu dulu tak perlu hospital tu semua. Dia ada klinik dia sendiri, perubatan dia sendiri. Semua akan kayu. Dan semua sembuh. Tak orang tu jadi sakit sana sakit sini. Kenapa? Ubat yang alami itu lebih berkesan dan lebih menyembuhkan. Kenapa dia tidak ada bahagian itu dan bahagian yang memudaratkan? Ilmu tu masih ada sampai ke hari ni dan kita kena cari cara orang Melayu berubat menggunakan daun-daun dan juga apa yang ada atas bunga ni, bumi ni, termasuk apa yang ada dalam hutan. Semua pakai yang tu. Kalau kita dapat ilmu tu, amalkan yang tu. Tak perlu kita bergantung dengan ubat hospital. Hospital ni cukuplah kita pergi tu sebab contoh jahit benda-benda yang maksud dia tak bolehlah kita nak pakai sendiri. Orang dulu patah tak pergi hospital pun, dia dah kaedah sendiri, tengok lega macam tu saja, tak buh simen pun. Ni nak kena buh simen sampai berapa bulan, Allah SWT, macam-macam lah. Tapi sembuh orang dulu perawatan dia. Jadi Allah SWT tu orang Melayu. Jadi orang Melayu ni bangsa yang hebat, bangsa yang hebat. Jangan duk lekehkan bangsa Melayu kita. Okey. Allah SWT. Tambah kita kena tengok campuran bangsa kita ni. Kita bangsa Cina, jangan lekehkan Cina, bangsa kita tu. Nabi pun sayang bangsa dia. Nabi sayang bangsa dia. Nabi doa Quraisy, Nabi sayang Quraisy. Dalam masa sama, kalau bangsa dia buat tak betul, dia tak bela lah. Yang salah kita sayang bangsa, bangsa buat tak betul, tetap pertahankan kesalahan bangsa. Itu salah lah. Kita boleh sayang bangsa, tapi bukan berjuang hanya untuk bangsa dan mempertahankan kesalahan bangsa. Itu salah. Sayang bangsa maksudnya apa? Allah SWT, kita nak bangsa kita jadi baik. Itu maksud sayang bangsa. Nabi sebelum azan subuh, Nabi ada satu doa khas. Nabi doakan Quraisy, bangsa dia. Ada doa dia, panjang sikit doa dia. Kita kena tengok dalam kitab. Nabi doakan Quraisy. Bahkan Nabi kata apa? Kalau kamu nak lantik pemimpin, lantiklah Quraisy. Quraisy bangsa dia, suku Nabi SAW. Sayang bangsa dia, sayang keluarga dia. Itu Nabi SAW. Di samping kita tidak menghina keluarga orang lain, bangsa orang lain, itu betul. Kalau kita sayang bangsa kita, hina bangsa lain, itu kesalahan dan Allah SWT, kezaliman. Macam Yahudi, mengikut kitab Yahudi, dia kata apa? Manusia hanya Yahudi, kalau bangsa lain adalah binatang, monyet, anjing dan sebagainya. Sebab itu berkait dengan teori Darwin tu mengatakan manusia daripada monyet. Sebenarnya mereka lebih kepada nak menyokong Yahudi yang mengatakan bangsa lain semua daripada monyet, daripada binatang, hanya Yahudi pada Nabi Adam. Hanya Yahudi bangsa yang mulia. Satu mereka tembak kita, mereka racun kita, mereka buat apa saja yang teruk-teruk, tambah belas kasihan. Kenapa? Mereka anggap kita binatang bukan manusia. Hanya Yahudi manusia. Daripada Adam, yang lain bukan daripada Adam, yang lain daripada binatang. Tu keluar teori Darwin apa semua. Ada juga pensyarah-pensyarah yang tak cerdik, nak kata bodoh lagi, pensyarah marah lagi. Minta maaf tapi pensyarah banyak lah yang cerdik kan. Allah SWT. Pensyarah yang tak cerdik ni yang mana? Dia duk ajak lagi teori Darwin tu dan tak abang kat student dia, kata okey, yang ni aku ajak hampa sebab syllabus, tapi kita semua daripada Adam. Cukup lah abang tu. Kita adik-adik kita universiti, daripada balik abang tu. Kata abang, aku mengaji, pensyarah aku kata kita daripada monyet. Pegang teori Darwin tu. Saya kata satu teori dengan fakta mana kena pegang? Teori, dia panggil kesangkaan. Aku rasa ni teori. Fakta lain, fakta ni benda sebenar. Memang benda tu lah fakta, tak boleh ubah dah. Yang tu lah fakta. Contoh, matahari naik sebelah mana? Sebelah timur lah, turun sebelah barat. Itu fakta lah tu. Memang macam tu. Okey, jadi Allah SWT, nak pegang teori ke fakta? Kalau fakta Al-Quran, kita daripada Adam. Teori Darwin, kafir ni, kita daripada monyet. Nak pegang fakta ke nak pegang teori? Allah SWT. Jadi ada lagi universiti-universiti yang ajak macam tu, dan bila adik-adik kita debat, mereka tetap pertahankan. Tahu tak apa ni ajak macam ni? Ini memang macam ni, teori, ini teori ini. Sikit pun tak kata alah ni teori ni tak payah pegang, kita semua daripada Nabi Adam.
Tapi banyaklah pensyarah yang bijak. Okey ya. Pensyarah kita pun ada pensyarah sini. Allah pensyarah kita. Allah senang. Semua ni pensyarah dekat. Ya. Allah senang Muhammad. Jadi ajak yang sebenar. Macam nak cikgu sains lah. Kena jadi cikgu sains bijak. Doa abang kat nombor alam semula jadi. Abanglah sikit. Alam ni semula jadi. Tapi Allah yang jadikan dia. Macam tu. Allah senang Muhammad. Maksudnya tanam juga lah tauhid tu berkaitan dengan Tuhan sebenar dengan cerita juga lah. Okey ya. Allah senang. Nak jadi pensyarah yang bijak. Yang bijak apa? Pandu agama. Nak jadi togu kena bijak, pandu agama. Nak jadi pekerja jadi bijak, pandu agama. Semua pandu agama, semua pandu yang sebenar, pandu fakta, kita bijak. Allah senang. Okey ya. Tuh. Segala puji bagi Allah yang boras, iaitu yang maha pemurah, yang maha memberi rezeki, yang maha lemah lembut, yang maha mengunia, yang membangkitkan Muhammad penamat para nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi sallallahu taala alaihim. Allah SWT. Jadi salawat dan salam pada nabi, segala puji dan salam pada nabi dan risalahnya kepada semua manusia dan jin, dan menurunkan ke atas Al-Quran. Padanya petunjuk bagi umat manusia dan penerangan berkenaan dengan hidayah dan furqan, dan yang mensyarakkan baginya dan bagi umatnya apa yang dia wasiat dengannya pada Nuh, Ibrahim dan Musa dan Isa. Cepat sikit ya, terpabih mukadimah ni. Dan yang menguniakan agamanya ke atas sekalian agama-agama, dan yang menjadikannya semulia-mulia makhluk di atasnya. Maksudnya agama Nabi, agama yang tertinggi diiktiraf oleh Allah. Yang kedua, Nabi adalah semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan umatnya sebaik-baik umat, kita sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Mereka beriman dengan Allah. Kalau boleh kita baca satu kitab Syaraf Allah SWT, iaitu kitab berkenaan dengan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Asy-Syarafu Ummatul Muhammadiyah, tak salah. Kitab Syarah Ummatul Muhammadiyah. Kemuliaan umat Muhammad, karangan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Kitab tu bagus. Dia cerita detail tentang apa kemuliaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beza dengan umat terdahulu. Umat dulu ni kalau buat dosa di rumah di malam hari ke, pagi-pagi tu di depan pintu dia tulis dia buat dosa apa sebenarnya rumah. Orang lalu semua nampak. Itu umat terdahulu. Jadi umat terdahulu itu mereka tak macam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mulia dan sangat dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak rahmah Allah, belas kasihan pada Allah pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu kalau dah kafir pada Allah, azab turun hancurkan mereka. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat maksiat tak turun-turun azab. Bahkan Allah tunggu mereka taubat. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menegah dari yang mungkar, dan mereka membantu di atas kebajikan dan taqwa, dan tidak membantu di atas dosa dan permusuhan. Ini sifat umat Nabi Muhammad. Sifat umat Nabi Muhammad, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu ayat Quran. Ini ayat Quran, Imam Haddad letak ayat Quran. Dan mereka berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak takut pada Allah, dan tidak takut akan celaan orang mencela. Bukan dan takut pada Allah senang, akan celaan orang mencela, daripada sesat dan kecewa. Maksudnya apa? Mereka tidak takut kepada celaan orang, bukan tidak takut pada Allah. Itu mungkin cetakan dia tu. Dan tidak takut akan celaan orang yang mencela, daripada ahli sesat dan kecewa. Maka dia tidak menegah dari jalan Allah dan mencela di atas pelaksanaan yang wajib bagi hak Allah, melainkan orang yang terbenar di atas mereka kalimah dari Allah dengan celaka dan rugi dan hina dan rendah. Ya. Okay. Terus sikit lagi. Tidak tekun menasihat hamba-hamba Allah dan mengajak mereka kepada pintu-pintu Allah, melainkan orang terdahulu, bagi mereka oleh kebaikan dengan kebahagiaan dan keamanan dan kejayaan dan keridhaan dari Allah. Maksudnya apa? Orang dulu yang mereka itu bagi nasihat pada orang,
mengajak orang pada Allah, mereka itu Allah senang orang yang diberi oleh Allah kebaikan, kebahagiaan dan keamanan, kejayaan. Mereka dapat keridhaan Allah. Mereka itu adalah pewaris nabi-nabi dan imam-imam, orang bertakwa dan orang pilihan Tuhan sekalian alam, daripada orang beriman yang mantap pada ilmu, yang kejap dengan hakikat iman. Iman mereka mantap, kejap. Ini para salaf, dan yakin dan ihsan yang berhenti di sisi rahsia-rahsia Allah. Maksudnya mereka memiliki wal iqan wal ihsan wal waqifuna ala asrarillah. Mereka ini adalah orang yang Allah senang, hati mereka itu ada ihsan, Allah senang, yang berhenti, al-waqifun ala asrarillah. Mereka itu para salaf, ulama terdahulu, mereka berhenti di atas ataupun di sisi rahsia-rahsia Allah fi malakihi wa malakutih, pada alam mulk, fi mulkihi wa malakutih, pada alam mulk dan alam malakutnya, dari min tariqil kashfi wal ayan, dari jalan kasyaf dan ayan. Kalau hurai ni panjang lagi, sikit saja. Al-Imam Haddad bagi tahu berkenaan dengan para salaf terdahulu, para awliya terdahulu, mereka itu mantap ilmu, mantap iman, mantap ihsan, mandang Allah Subhanahu Wa Taala, mandang melihat sesuatu itu daripada Allah dan sebagainya. Dan mereka itu orang yang memiliki rahsia-rahsia daripada Allah. Allah gunakan mereka ilmu rahsia. Rahsia ni apa? Satu ilmu yang Allah bagi, sir, yang dengan sir itu kita dapat mengenal Allah, ya. Dan sir mereka itu Allah bagi dalam alam mulk dan alam malakut. Mereka melihat alam yang ada ini, mereka dapat mengenal Allah. Dan bila mereka itu mencapai malakut, kebersihan jiwa, taat, khusyuk, ta'zim ke Allah, itu malakut. Allah senang. Bila mereka duduk di malakut pun mereka dapat asrar juga, sir dalam malakut. Sir alam mulk dapat, alam malakut pun dapat. Mudah nak fahamnya? Allah senang. Depa ni tak macam kita. Kita duduk alam mulk, kita tak ada sir. Kita duduk alam malakut pun kita tak ada sir. Kalau kita tak diberi sir oleh Allah. Sir tu apa? Rahsia asrar Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan sir itu dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Contoh di alam mulk apa berlaku lah ni? Mulk ni apa? Material ataupun kebendaan ataupun benda yang luar yang kita dapat capai dengan panca indera kita. Lah ni hujan. Ni benda yang tengah berlaku di alam mulk. Hujan benda kita dapat tengok. Kalau kita tak dapat sir daripada Allah, asrar daripada Allah, asrar tu apa? Satu ilmu yang Allah bagi. Dengan ilmu tu kita dapat mengenal dia. Allah senang. Orang kalau tak dapat sir, dia bukan ahli sir, dia tengok hujan, dia kata apa? Lah, hujan lagi hari ni lah. Allah senang. Hujan lagi hari ni. Allah senang amat. Allah senang. Orang yang di alam mulk, mereka duduk melihat mulk, tetapi mereka diberi asrar macam mana? Dia tengok hujan, dia Allah turunkan hujan, dan dia pandang rahmat dan kasih sayang Allah. Allah sayang pada hamba ni, Allah turunkan hujan. Kita perlukan hujan. Hujan dapat menyuburkan tanaman kita, dapat itu, dapat ini. Alhamdulillah hujan sejuk sikit, alhamdulillah. Dia pandang yang menurunkan hujan, bukan dia pandang hujan saja. Itu orang yang sir. Dia dapat sir, dapat mengenal Allah SWT dalam alam mulk. Apa yang ada ni, dia dapat kenal Allah. Kalau dia khusyuk, dia ibadah, hati dia tenang, pun ada sir. Allah bagi sir juga. Macam mana? Dia tak pandang khusyuk dia, dia tak pandang tawaduk dia, dia tak pandang apa dia panggil apa, tenang dia. Dia pandang semua Allah bagi. Aku tak ada apa-apa, pemberian daripada Allah. Kalau kita rasa apa? Khusyuk aku orang ni ya. Kita tak ada sir. Allah senang. Dan mintalah sir daripada Allah, asrar daripada Allah senang. Dapat sir tu memang kenal Allah. Tak perlu paksa-paksa nak kenal. Memang Allah limpahkan. Okay, ya? Tapi ini dapat pada orang terdahulu yang mereka bersih hati. Mereka dapat kasyaf, mereka ayan dan sebagainya. Kasyaf, terbuka singkapan mata hati mereka. Mereka nampak perbuatan Allah dan sebagainya. Mereka tak nampak hujan, tapi mereka nampak yang menurunkan hujan. Macam mana? Allah turunkan hujan.
Kalau kita, hujan lah. Ada apa? Allah turunkan hujan. Makin dia rasa agung Allah, hebat Allah, dan makin dia rasa Allah sayang pada dia. Makin dia rasa sayang pada Allah SWT dengan nikmatnya. Tidak mendapat menaqib ini dan tidak sampai pada martabat ini melainkan dengan elok dan sempurna ikutan mereka akan imam bagi imam-imam yang Allah Ta'ala utuskan dia pada sekalian alam sebagai rahmat. Tidak akan dapat kasyaf, tidak akan dapat sir, asrar dan sebagainya kalau mereka para salaf terdahulu tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak bersih hati, nak dapat dekat dengan Allah, nak kenal Allah, ikut Nabi Muhammad. Siapa tak ikut Nabi Muhammad takkan dapat, takkan capai. Dia ikut jalan lain. Sunnah Nabi Muhammad kena utamakan, akhlak Nabi Muhammad kena utamakan, ilmu Nabi Muhammad yang Nabi tinggalkan utamakan. Cari muliakan pewaris Nabi Muhammad, adab akhlak kita kena jaga. Hamba Allah dan Rasulnya dan kasihnya, penghulu kita Muhammad, selawat Allah ke atasnya dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya dan salamnya pada setiap masa dan ketika, sebagai selawat dan salam yang selama-lamanya dengan selama-lama wujud Allah pemilik agama. Adapun sudah itu, maka berkata hamba yang fakir yang mengaku dengan cetek dan cuai yang mengharap keamanan Tuhannya yang Maha Kuasa. Imam Haddad kata apa? Aku ni orang fakir, aku ni orang yang cetek ilmu, aku ni orang yang cuai, tak laksanakan hak-hak Allah. Imam Haddad wali besar ni, ulama ni, tapi tawaduk, yang mengharap kemaafan Tuhannya yang Maha Kuasa. Yang mulia Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maksudnya Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mulia. Aku ni siapa? Yang fakir ni siapa? Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini. Itu Imam Haddad. Maka Allah memaafkan dia dan pendahulu-pendahulunya. Amin. Ini adalah risalah dengan daya upaya yang Allah menghimpunkan, dengan daya upaya Allah yang menghimpunkan dan wasiat dengan limpah kurnia Allah. Aku buat wasiat ni, risalah ini, dengan daya upaya kurniaan Allah dan limpahan kurniaan Allah dan rahmatnya yang bermanfaat, mendorong aku di atas meletakkannya oleh usaha menjunjung perintah Allah Ta'ala. Aku buat sebab nak junjung perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan gemar pada janji benar yang warid pada usaha yang datang, pada usaha menunjuk ke atas hidayah dan pada usaha mengajak pada kebaikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Dan selepas itu firman Allah Ta'ala surat 5. Kita sambung esok Ini mukadimah baru panjang mukadimah ni. Mukadimah kita ada 2 lay lagi, 3 lay lagi lebih kurang, 2 lay lebih baru masuk fasal. Di dekat mukadimah ni saya akan syarah sikit saja. Saya akan banyak laju saja baca, sebab kalau kita banyak urai pun takut kita kurang tak dapat baca-baca, tak dapat, kurang faedah pula kan, dapat ilmu dalam kitab ini. Dan kita target lebih kurang 2 bulan kot, 2 ke 3 bulan insya-Allah baca tiap hari. Kita syarah pun pertengahan saja, tak panjang sangat, tak pendek sangat. Yang penting kita semua dapat ikut kulit ke kulit. Dan ni banyak amalan yang Imam Haddad letak, dan ni banyak nasihat Imam Haddad, banyak pesanan Imam Haddad berkesan pada hati kita, membina diri kita insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengikuti risalah adab suluk murid ini, risalah al-muawanah al-muzaharati wal muazarah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi alhamdulillah. Kemudian pada petang ini kita ada tajaan daripada yang pertama, Denisha Baharum Sepang Selangor, mohon doa dari Ustaz pahalanya untuk arwah ibu ayah, mertua, keluarga, Ustaz Fakhrul dan semua. Semoga Allah memberi kesihatan pada Puan Denisha Baharum ini. Semoga Allah kurniakan kefahaman ilmu kepadanya, menjadikan dia hamba yang dikasihi oleh Allah SWT. Yang kedua, hamba Allah pada Melaka, semoga Allah kurniakan padanya istiqamah, taufik, hidayah untuk menuju Allah SWT dan menggunakan ma'rifah kepada semua penajar kita dan juga pada kita semua yang hadir. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi alhamdulillah. Fatihah. Subhanallah. Allahumma ja'alna bi hudakum. Alhamdulillah rabbil alamin.